أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم يسر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسير ولا تؤسر، رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat sejahtera, salam ukhuwah, salam mahabbah kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang telah pun berada di Google Meet Gemenur Iman pada pagi ini 4 Sa'ban 1445, Rabu 14 Februari, untuk membimbing kita dengan bacaan surah Yasin, doa sertanya syarah dari kitab terjemahan Hikam Jawi yang berusaha Puan Hajar Rosniati binti Mansur bersama dengan tim pengurusan Gemenur Iman yang dirahmati lagi dikasihi para sahabat pecinta ilmu, muslimin, muslimat yang terus mengimarahkan kuliah-kuliah yang telah disediakan oleh Gemenur Iman. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dirahmat kepada Allah SWT. Kita terus dipanjatkan usia, dipertemukan lagi dalam halaqah ilmu. Moga Allah ringankan lagi langkah kita ke arah kebaikan. Kita sentiasa dilindungi, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Bagi memohon keberkatan kuliah subuh kita pada pagi yang barakah ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada pagi ini dalam limpahan rahmat keberkatan dipayungi oleh para malaikat sepanjang kita berada di taman ilmu pada pagi yang barakah ini. Seperti biasa, kita terus panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan sifat yang sempurna kepada mereka yang diuji. Semoga diberi kesembuhan dan tiada sakit selepasnya. Safaqallah sifaan ajilan untuk para pesakit ini. Wan Abdul Qadir bin Wandilah, Syahbana bin Nordin, Rashidah Nur binti Muhammad Hanafiah, Fadilah binti Zakaria, Muhammad Hisham, Asgar Putra binti Muhammad Ghazali, Muhammad Nazri bin Ismail, Normah binti Taib, Zawiyah binti Ja'far, Faridah binti Kasmadi, Kamarul Arifin bin Idris, Minhat Fadil bin Kasmadi, Rubiah binti Kasmadi, Khairul Nizam bin Jamaluddin, Irda Suraya binti Iskandar, Zaifaridah binti Yusuf, Ra'uf bin Ani, Khairil Niza bin Haji Bakar, Nur Hayati binti Muhammad, Faridah binti Abdullah, Azam Sahuri bin Muhammad Daud, Muhammad Nabil Iman bin Suhaimi, Baharuddin bin Abdul Rahman,
Hajah Salat binti Mukti, Zaini bin Yusuf, Wazilah binti Idris, Halimatun Sa'di Ali, Wan Hasiyah Wan Ismail, Norman Syah Muhammad Nasir, Tamizi Mustafa, Rihani Estak, Nur Diana binti Muhammad Asri, Rosnani Muhammad, Zanul Abidin bin Mat Sabudin, Farah Aimi binti Ramli, Haji Hashim bin Haji Adam, Hazrin Mazni bin Kamarudin, Hasrul Nizam bin Haji Hashim, Fatin Amnira binti Hassan, Nur Alia Nadira binti Ruhadzul, Putri Alfa Elina Sofia binti Muhammad Hakim, Muhammad Khalid bin Muhammad Faiz, Zaharin Syah bin Zakaria, Rosman bin Baharudin, Awanis Abdullah, Fauzia Syarif, Muhammad Zin, Muhammad Khairul Zaman, Hajah Fatimah Haji Mak Kasim, Jamaiyah Marsyidi, Zulfadli bin Nur Azman, Abdul Mana bin Haji Nai, Elias Haji Hajjah Nik, Zaini bin Kling, Siti Nurbani Hana binti Muhammad Nur, Salmah binti Mat Yusuf, Afia Yamina binti Muhammad Nazif, Siti Nurani binti Muhammad Arif bin Sobri, Muhammad Afandi bin Arsyad, Siti Nur Atila binti Ibrahim, Munah binti Ibrahim, Muhammad Nur Hafiz binti Muhammad Isa, Atira Hanis binti Haji Muhammad Nur, Suhaimi bin Ahmad, Halimah binti Hassan, Muhammad Nur Hafiz bin Muhammad Isa, Nur Falisa Mardiah binti Hafizan, Nafa Iskandar bin Huzaifah, Ruqyah binti Osman, Ustaz Huzli bin Hussein, Busro binti Abu Bakar, Janin binti Zaharuddin, dan tak lupa kepada anak anda Ustaz Elin Nuar Sumaya binti Elin Aminin, dan seluruh nama yang tersenarai iaitu sebanyak 211 orang. Dan kita doakan juga kepada para jemaah yang hadir, mungkin juga diuji dengan pelbagai masalah kesihatan dan pelbagai masalah dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan segalanya, insya-Allah. Dan pada pagi ini juga pihak Gema Nur Iman ingin juga mengucapkan selamat menunaikan umrah buat Puan Mazirah Muhammad dan keluarga yang akan menunaikan umrah. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, perlindungan kepada mereka pergi dan balik. Daripada menunaikan umrah, kukuhkan keimanan, keyakinan, dipermudahkan segala urusan sepanjang perjalanan menuju ke tanah suci. Dikurniakan mereka umrah yang mabrur, amalan diterima, ziarah yang aman, dan doa-doa dimakbulkan, insya-Allah. Dan kita juga tidak lupa mendoakan kepada para sahabat jannah yang dirahmati sekalian. Mudah-mudahan kepada mereka yang menyambut kelahiran hari ini, sanahillah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan beroleh keberkatan usia yang sentiasa dan rahmat dari Allah, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Amin. Allahumma amin. Boleh kita diteruskan tanpa kita melewatkan masa lagi, dengan segala bangga dan sukacitanya dipersilakan Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh untuk memimpin kita dengan bacaan surah Yasin, doa dan pengajian berkitab Hikam Jawi pada pagi yang barakah ini. Tafadhal mashkura ya Fadhil Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Allahumma amin wa ba'd. Salam ceria. Syukur kepada Allah. Assalamualaikum Ustaz. Dah bangun belum? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya dah bangun. Baik-baik. Sebelum Dah, tadi dah bangun Ustaz. Subuh cepat sekarang ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah Rabbi.
Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat, diberkati oleh Allah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita membacakan surah Yasin ni, ada perkara sikit saya nak kongsi. Saya ambil ruang sekejap daripada paparan yang sedang dipaparkan ni. Saya nak share satu perkara. Pernah nampak tak gambar kotak ni? Saya ganggu sekejap admin. Tak boleh. Tak pernah nampak Ustaz. Nampak tak kotak? Pernah nampak tak kotak warna sekarang ni nampak tak? Sekarang ni nampak tak kotak? Nampak, tapi tak pernah nampak kotak. Okey. Nah, kotak ni sebenarnya kotak salah satu daripada cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat. Antara tekniknya adalah teknik Nabi Melaka. Nabi Melaka. Dan teknik ni penting juga. Jadi kalau saya ajar anak-anak ke apa ke, saya kena gunakanlah teknik-teknik mengajar sebagaimana kita terinspirasi lah daripada baginda Nabi. Cuma kotak ni yang saya belajar taklah exactly macam kotak ni, tapi semuanya lebih kurang. Tapi nanti saya cerita sikit. Penting ni. Semua orang hari ni kena tahu tentang kotak ni. Jadi saya excited nak tunjukkan cerita tentang kotak ni. Siapa yang pernah tengok kotak ni? Pernah tu kalau pernah. Siapa pernah? Tak pernah Ustaz. Tak pernah? Oh, tak pernah. Okey, baik. Oh, maknanya tak silap lah hari ni saya punya insting memang nak tunjuk pasal kotak ni. Sebenarnya saya nak buat sendiri kotaknya. Sebab kotaknya kalau saya buat sendiri, saya buat pembelajaran saya beza sikit. Tapi tak apa, yang ni pun dia ada beza sikit. Tapi asasnya sama. Kotak ni cerita dia. Satu hari tentang sumber laman web ni tak perlu tengok lah. Tak berapa penting. Satu hari Rasulullah SAW dia buat kotak 4. Buat kotak lah. Dia laka, dia pakai kayu itu atas pasir itu, dia laka, dia buat 4 kotak. Kita buat kata apa? Segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Kemudian Nabi buat satu garisan daripada dalam tu, Nabi buat panjang, tarik keluar. Tarik keluar. Nabi buat garis panjang ni, Nabi garis panjang ni, tarik keluar. Tarik keluar. Kemudian baginda Nabi dia buat beberapa garis-garis kecil, wa khatta khutatan sigharan, garis kecil daripada yang tengah itu sampai ke tepi. Sampai daripada tengah sampai ke tepi, bermula daripada tengah. Dan Rasulullah pun ceritakan bahawa kotak ni adalah yang namanya manusia. Kotak ni sebenarnya menceritakan tentang perihal yang namanya manusia. Kalau cerita tentang manusia ni dengan catatan gini. Saya lukis sendirilah baru nampak. Penting ni kotak ni, hadis Sahih Bukhari ni. Saya nak semua orang hari ni ingat kotak ni sampai bila-bila. Bukan sebab kotak, bukan sebab lukisan, tapi sebab dia dari Nabi. Kerana itu tu. Jadi saya lukis sendiri lah. Tapi lukisan saya yang saya belajar tu sedikit ada beza sikit. Tapi tak apa, nanti saya cerita kenapa dia ada beza sikit. Baik Okey, satu hari Nabi lukis kotak macam tu, lebih kurang kotak, buat 4 gini. Tak. Dan kemudian Rasulullah lukis satu garis panjang, tapi satu garis panjang tu terkeluar daripada kotak. Kemudian Nabi buat garis kecil-kecil. Ada kata yang macam tadi, ada macam tadi, yang saya belajar macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni lah, lebih kurang. Jadi Rasulullah nak ceritakan bahawa yang ini ni cerita manusia. Manusia ni yang mana ini kotak ni, yang petak ni, yang segi 4 tepat yang kat luar ni, ini adalah ajal dia. Ni border ajal dia. Ni ajal dia. Dan kemudian yang panjang ni,
yang panjang terkeluar daripada kotak ni, yang panjang sampai terkeluar ni nama dia cita-cita dan angan-angan. Cita-cita dan angan-angan. Yang pendek-pendek ni nama dia ujian dalam hidup. Miskin ke, kaya ke, senang ke, sakit ke, sehat ke, pandai ke, apa-apalah ujian hidup. Jadi manusia ni, dia semuanya manusia sudah ditentukan sebenarnya ajal dia ni. Yang petak besar ni semua dia pergi dia kona macam mana pun dia akan jumpa. Jadi dia mungkin hadapi sakit sampai kat garisan ni dia akan mati juga. Dia mungkin kaya sampai kat garisan ni dia akan mati juga. Dia akan pandai macam mana pun dia akan mati juga sampai ajal dia habis. Dia mungkin dia menderita macam mana pun dia akan meninggal juga. Sampai ajal, sampai kena kat garisan kotak luar ni, dia akan meninggal juga. Memang dia dibatasi ajal untuk hidup kat dunia. Cuma satu benda je yang terlebih, iaitu yang namanya angan-angan. Aku ingat nanti masa lepas pencen, aku ingat nanti masa dah lepas ni, aku ingat nanti masa dah. Jadi sebenarnya yang panjang tu adalah yang namanya angan-angan. Yang mana angan-angan tu je yang melampaui batasan ajal, sehingga dia, Nabi pesan supaya janganlah seseorang itu dia menangguh-nangguhkan kebaikan yang dia patut buat, yang dia nak buat, hanya kerana dia mencita-citakan sesuatu, tapi sepatutnya dia buat dalam masa terdekat, pada ketika itu dia akan buat. Jadi Rasulullah bersabda, walau macam mana pun, wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu, yang terkeluar garisan itu adalah yang namanya cita-cita, ataupun kita sebut bukan cita-cita lah, disebut sebagai angan-angan ataupun impian-impian semata-mata. Jadi satu orang itu dia tak akan dapat melalui sesuatu perkara, melainkan sesuatu itu masih dalam batas ajal dia. Jadi dia, hadis ini memberi satu macam ingatan pada kita, kalau kita ada kebaikan yang kita nak buat, selagi mana kebaikan itu kita boleh segerakan dan kita boleh lakukan pada saat tertentu, pada secepat mungkin, pada masa yang kita boleh buat pada satu masa tu, maka teruslah kita melaksanakannya. Jangan ditangguh-tangguh sesuatu yang boleh kita lakukan. Kerana kita mungkin berkeinginan, berimpian untuk buat pada masa yang lain, rupa-rupanya kita sudah sampai kepada ajal kita. Dan yang lain semua tu menjadi ingatan pada kita bahawa susah, senang, kaya, miskin, apa semua, hujungnya juga dia akan berakhir dengan menjelangnya ajal kita kepada kita. Jadi ingat kotak tu lah. Kotak tu. Cuma ada ulama lukiskan kotak tu dengan bentuk yang sedikit berbeza dan sebagainya. Yang tu saya tidak nafikan. Tapi dengan catatan, ada kotak 4, ada satu garis panjang yang melepasi kotak, dan ada khat, dia panggil garis-garis kecil di dalam kotak yang menunjukkan bahawa dia tak akan terkeluar daripada kotak tentang ajal. Baik, dalam hadis Sahih Bukhari ada ceritakan perkara tersebut. Jadi ingat cerita kotak tu. Mudah-mudahan manfaat, insya-Allah. Hari ni, insya-Allah, hari ni kita sama-sama membacakan surah Yasin. Kita nak mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkah surah Yasin kita diberikan afiat dan sihat. Ada yang tadi yang nama-namanya disebutkan, kita doakan semoga mereka diberikan afiat dan sihat. Saya sebagaimana biasa juga ingat kepada orang-orang yang saya ingin doakan juga. Syafiq, kawan saya, Syafiq Zulkifli, kenalan saya, Puan Salwani, anak saya, dan juga beberapa orang yang lain yang insya-Allah selalu dalam ingatan dan doa, insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا
إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني
إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم
إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين Ya Allah ya Tuhan kami, di bulan yang manusia di dalamnya banyak melakukan kelalaian, kelekaan, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah bulan ini bulan yang di mana kami tidak dilalaikan di dalamnya. Bulan yang penuh keberkatan yang terletak di antara bulan Rejab dan bulan Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada bulan ini diangkat amalan-amalan. Kami mohon kepadamu ya Allah, angkatlah dan terimalah segala amalan-amalan kami dengan penerimaan melalui keredaanmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di pagi menjelang duha kami berdoa memohon kepadamu ya Allah. Kawan-kawan kami, sebahagian saudara mara kami, kenalan-kenalan kami, orang yang kami ingati mereka diuji dengan kesakitan, penyakit dan juga kedukaan. Kami mohon kepadamu ya Allah, mereka diberikan afiat, kesihatan dan dikembalikan kesembuhan kepada mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami hati yang lapang. Berikanlah kepada kami hati yang tenang. Kurniakanlah kepada kami jiwa yang kukuh dan kuat untuk menghadapi segala ujian hidup yang hanya sementara, yang mana dengannya kami akan membawa segala amal soleh kami untuk menuju ke alam akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah jadikan kami orang-orang yang bergantung harap dengan amalan kami. Jauhkanlah diri kami daripada bergantung harap dengan segala kebaikan-kebaikan kami. Tetapi jadikanlah hati kami orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan, tetapi tetap kebergantungannya kepada rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, buangkanlah rasa keangkuhan, kesombongan dan keakuan yang ada di dalam diri kami, sehingga kami dapat menikmati sifat kehambaan diri kami kepada-Mu ya Allah, agar kami tunduk dan akur dengan segala ketentuan-ketentuan dari-Mu ya Allah, agar kami redha dengan setiap pembahagian rezeki yang Engkau bahagi-bahagikan di antara ciptaan-ciptaan-Mu ya Allah, agar kami orang yang tenang menikmati segala ujian-ujian yang Engkau timpakan kepada kami ya Allah, agar kami jadi orang-orang yang benar-benar redha dengan setiap satu takdir yang Engkau takdirkan ke atas kami ya Allah.
Ya Allah, kami bersyukur dengan pinjaman ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Tambahkan lagi kami dengan kefahaman ilmu dan kefahaman agama yang lurus. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa dahagakan keimanan, keilmuan dan hal-hal kebaikan. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kefahaman-kefahaman yang bertentangan dengan apa yang Engkau telah syariatkan. Ya Allah, selamatkan jiwa kami daripada segala perkara-perkara yang boleh merosakkan iman. Selamatkan ketakwaan kami, Ya Allah, daripada apa sahaja perkara yang boleh mencemarkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم pagi. Pagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Syukur, nikmat. Syukur. Gembira tu. Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ceria, gembira. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Bagus, bagus. Hari ni kita segar-segar, seronok. Kita bersyukur Saya pun nampak kepada Allah. sihat juga. Alhamdulillah. Nampak ni? Dah duduk dalam kemah belakang ni. Dari Lake Valley. Oh, Masya Allah. Lake Valley tu dekat London atau dekat Island? Kat mana? Dekat Ceras. Oh, dekat Ceras. Masya Allah. Kita ni tak tahu sangatlah nama tempat-tempat ni. Alhamdulillah. Betul Ustaz. Ustaz dekat KL ke? Oh tak, saya dekat sini, dekat Johor Bahru, dekat Senai. Nanti bulan berapa Saya mungkin alang-alang dah tanya tu, saya kemungkinan pada 26, 27, 28 ujung bulan lah. Ujung bulan dengan awal bulan ada 2 minggu mungkin saya tak ada. Jadi saya ada urusan sikit. Jadi alang-alang dah bertanya tu, jadi saya pun teringat beritahu. Jadi hari ni kita nak tengok ke muka surat 38. Tajuk dia ganas sikit. Bukan ganas. Salah ni bahasa saya. Tajuk dia agak mencabar sikit. Agak kalau bahasa budak-budak sekarang sentap. Tu tanda-tanda kebodohan. Tapi kalau kita bawa tu maknanya tanda-tanda kejahilan. Jahil kat sini jahil tentang apa tau? Jahil tentang mengenal diri tu sebenarnya darjatnya hamba. Dia jahil diri dia, lalu dia jahil mengenal Allah. Ingat tak 2 hari lepas saya ada cerita 2 analogi. 2 hari lepas. Saya ada cerita 2 analogi yang sebenarnya saya nak kaitkan dengan tajuk ni. Tapi oleh kerana masa tu saya fikir analogi tu penting dulu kita bawa. Ingat, kita ni datang ke dunia ni bagaikan apa? Saya sebut tu. Tetamu. Tetamu. Tu perkataan tu yang saya nak dengar tu. Tetamu. Yang pertama, adab sebagai tetamu ni. Yang kedua, tetamu yang sepatutnya kesibukan dia. Pertama, dia tahu diri dia tetamu. Yang kedua, dia sedar betapa perlu dia mengenal tuan rumah. Kan 2 sudut, 2 cerita. Satu, tetamu yang patutnya dia sedar diri yang dia tu tetamu. Janganlah dia datang, dia buat senarai air yang dia nak, dia butuh bagi menu makan apa yang dia nak. Jadi, dia kesibukan dia bukan pada tu. Tapi kesibukan dia ialah menerima apa sahaja sebaiknya hidangan yang disediakan oleh tuan rumah. Jadi saya analogikan tu bagaikan kita kepada Allah. Bukan kita tak boleh berdoa. Macam tadi kita kan nak doa sehat. Kita kan nak doa afiat. Kita kan nak doa keselamatan. Bukan tak boleh berdoa. Tapi kita sibuk dengan doa kita itu untuk
menyenaraikan apa yang patut Allah buat kepada kita, ketika itu doa kita tak bagus. Tapi kalau kita berdoa untuk menyatakan betapa kita ni memerlukan kepada Allah, mengharap kepada Allah, sentiasa menghambakan diri kepada Allah, maka ketika itu berdoa menjadi terlalu dan sangat bagus. Jadi berdoa tu merayu setunduk-tunduknya, memohon, menagih, meminta, mengharap. Bukan menyenaraikan, memerintah, menyuruh atau memberikan satu-satu perintah, suruhan. Bukan. Bunyinya sama, tadah tangan. Ayatnya sama. Tapi jiwanya tu, jiwa tak sama. Jadi kita ni datang tetamu, jadi ke dunia sementara, begitulah. Jadi itu kenal diri. Dia kena kenal diri dia sebenarnya siapa. Kau ni sebenarnya hamba. Kau mesti minta dengan rayuan. Kau mesti minta dengan kerendahan hati. Engkau mesti minta dalam perasaan apa sahaja dibagi terima. Engkau mesti minta dalam merasakan bahawa engkau buang segala apa rasa keakuan dan kesungguhan. Engkau mesti minta menunjukkan betapa engkau menagih dan sangat mengharap kepada Allah. Minta yang begitu, minta yang tahu diri. Minta yang tahu diri, bukan minta yang memaksa-maksa, bukan minta yang menggesa-gesa, bukan minta yang menyuruh-nyuruh, bukan minta yang mendesak-desak, bukan minta yang mengugut-ngugut, bukan minta yang mengancam-ancam. Itu minta juga, tapi lain gaya dia. Bendanya tak nampak secara luaran, hati-hati, dalam hati. Dalam hati kepada Allah tu. Dalam hati kita tu, jiwa tu kepada Allah, macam mana kita meminta tu. Itu yang mustahak. Yang tetamu kedua yang saya buat analogi kemarin tu, nak cerita. Sebab dua ni, kalau kita silap, inilah tajuk dia, tanda-tanda kebodohan kita sendiri, kejahilan kita. Baik Yang kedua, bila kita dah sampai kat satu rumah, kita tengok hidangan semua siap, kita main masuk, kita tak nak tanya siapa tuan rumah, dan kita tak nak tahu apa aturan undang-undang yang dibuat oleh tuan rumah tu. Tuan rumah tu jenis tak suka kita pakai kasut masuk dalam rumah. Ada tuan rumah tak kisah. Saya pernah pergi satu negara Arab yang memang rumah dia semua pakai kasut. Pakai kasut kat dalam. Dah cara dia gitu, kita ikut je lah. Tak apalah. Tapi ada orang, ada negara, contohnya macam negara kita, tak nak kasut bawa masuk pijak dalam rumah. Cara kita. Jadi aturan tu ada tuan rumah. Tapi dia tak nak. Dia tak nak ikut aturan tuan rumah dan dia tak nak kenal tuan rumah. Jadi orang gini lagilah jahil, dia ingat dia handal. Dia masuk kat dunia, dia boleh cari makan, dia boleh kaya, dia boleh jawatan besar, dia boleh kerja hebat. Jadi dia rasa dia tak perlulah nak kenal Allah. Kalau ajak dia pergi ke kelas, belajar akidah tauhid, dia tak nak. Kalau ajak pergi ke kelas untuk dia tahu, kenal diri dia, kenal Allah, sebenarnya semua ketentuan Allah, semuanya takdir Allah, semuanya kekuasaan Allah, semuanya dalam ilmu Allah. Pada dia, benda ni tak masuk lah, tak perlu lah, yang penting kita. Dia asyik fikir yang penting kita saja dulu. Jadi dia tak nak kenal siapa Tuhan, iaitu Tuhan pemilik kepada dunia, tapi dia nak masuk sini, semua dia nak. Jadi dua keadaan itu kita nampak macam orang tu handal dalam bab dunia dia. Kita mungkin dari sudut pandang dunia kita kata dia hebat dapat mengurus harta dia, hebat dapat mengurus kepandaian dia, hebat dalam mengurus dia punya populariti dia, kemasyhuran dia, pangkat dia apa saja. Dan kalau kita silap percaturan, kita akan terkagum-kagum dengan orang yang seperti itu. Padahal tak perlu pun. Itu bukan tanda kepandaian, tanda. Orang dunia akan panggil dia ni hebat, dia ni bijaksana. Tapi di sisi dalam sudut kehambaan diri kepada Allah, tak ada apa yang peliknya. Tak ada apa yang kagumnya. Itu hanya menunjukkan tanda-tanda kebodohan dan kejahilan. Sebab tu cara melihat berbeza akan menjadikan cara kita meletakkan kekaguman atau kesukaan pada sesuatu pun akan jadi berbeza juga. Bergantung kepada apa kefahaman yang ada pada diri kita. Jadi saya
dululah masa zaman saya belajar ni, saya cuba dorong, paksa diri saya kagum pada orang-orang yang soleh. Bukan individu tertentu tak, tapi kagum pada orang yang soleh. Kerana mereka ni boleh mampu tinggalkan dunia dalam keadaan satu dunia semua orang tengah terkejar-kejar. Semua orang tengah terlahap-lahap, semua orang tengah tertagih-tagih, semua orang tengah terebut-rebut tentang dunia. Mereka boleh pula teruskan hidup di dunia tanpa menginginkan banyak dari dunia. Boleh hidup. Malah kadang-kadang apa yang dia miliki tu jauh lebih banyak daripada apa yang saya miliki. Padahal semua tu dia tak nak. Macam mana satu orang boleh hidup, Allah aturkan, tentukan, berikan, kurniakan kepada dia dalam keadaan dia tidak sangat inginkan dunia, tetapi diberikan dunia lebih banyak daripada apa yang saya ada. Tetapi mereka itu boleh jadi orang yang tak mencintai hal itu. Hanya mereka habiskan masa dia berpaling pada urusan-urusan yang manfaat untuk hari akhirat. Yang itu tu lagi susah. Tapi tak nampak susah fizikal angkat berat-berat. Tak nampak susah fizikal yang dia tu kerja 24 jam. Tak nampak yang susah yang mananya dia menghadapi kemelut urusan dunia pelbagai. Tapi susahnya tu tak dapat kelihatan dengan mata kerana dia bertarung dengan mujahadah nafsu dia bertarung dengan mujahadah ilmunya, mujahadah ibadahnya, dan mereka fokus untuk menuju ke alam berikutnya. Jadi saya dorong diri saya supaya yang itu lebih perlu untuk saya kagum berbanding orang yang berjaya dalam urusan keduniaan. Tapi orang yang berjaya dalam urusan keduniaan jangan kita rendahkan, tak boleh. Jangan kita remehkan, tak boleh. Jangan kita perlekehkan, tak boleh. Sebab kita tak tahu akan ada saja orang yang berjaya dalam urusan dunia tetapi dia tidak meletakkan kejayaan tu dalam hati dia. Ada, ramai je orang yang berjaya dalam dunia, berjaya dalam perniagaan, berjaya dalam kerjaya, berjaya dalam pencapaian, tetapi dia tidak meletakkan kekaguman kepada dirinya pada urusan kejayaan itu. Tetapi dia dah dianugerahkan oleh Allah, ada kebolehan, ada bakat, ada kepandaian dan dia berjaya. Tapi kita jangan remehkan itu. Jangan kita persendakan atau kita kata tak guna kejayaan dunia ni. Jangan. Untuk orang lain jangan cakap gitu. Tak boleh. Jangan. Ini kita bukan untuk merendah-rendahkan orang. Belajar Al-Hikam ni bukan untuk kita apa? Memperlekeh orang atau kita mengesampingkan apa yang dicapai oleh orang. Hanya saja kita nak mendorong diri kita, letakkan fokus kita tu kepada suatu keadaan di mana kita mengetahui bahawa semua yang ada di alam ini yang berlaku kepada kita hakikatnya adalah semuanya dengan ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok tanda-tanda kebodohan. Mudah-mudahan tidak ada tanda kebodohan tu pada kita, dan kalau ada, mudah-mudahan dengan ilmu, dengan amal, dengan iman, Allah rawat kebodohan itu, tukarkan kepada tanda ma'rifah. Ma'rifah maknanya mengenal Allah, mengenal hakikat kehidupan, mengenal tujuan kita sebenarnya apa dijadikan di dunia ini. Itu nama dia orang yang ma'rifah. Boleh kita sebutkan secara mudah begitu. Kalau orang yang jahil, dia ingat dia yang ada. Dia ingat dia aja. Dia ingat dia tu apa? Dia ingat dialah yang pandai. Dialah. Jadi akhirnya dia ingat mungkin di kalangan orang-orang dunia, dia tu dilihat sebagai yang baik, yang hebat. Tapi sebenarnya dia lupa. Itu sebenarnya tanda-tanda kejahilan atau kebodohan. Baik, kita tengok apa kata pengarang faedah. Ketahuilah olehmu bahawasanya jahil itu lawan kepada ma'rifah. Ma'rifah maknanya mengenal. Jahil maknanya tidak mengenal. Senang nak terjemah gitulah. Ma'rifah maknanya apa? Mengenal. Jahil maknanya tidak mengenal. Baik. Dan sebesar-besar jahil itu, yang jahil dalam dirinya, yang dijadikan Allah Ta'ala akan mengetahui diri itu untuk mengetahui kepada Tuhannya. Sejahil-jahil orang ialah bukan yang jahil matematik.
Sejahil-jahil orang ialah bukan yang jahil sains. Sejahil-jahil orang ialah bukan yang jahil masakan. Sejahil-jahil orang ialah bukan yang jahil teknologi. Sejahil-jahil orang ialah bukan yang jahil pertanian. Sejahil-jahil orang ialah bukan yang jahil bola sepak. Sejahil-jahil orang ialah bukan yang jahil menjahit. Bukan. Memang ada orang yang tak pandai jahit. Memang ada orang yang tak pandai main bola sepak. Memang ada orang yang tak pandai masak. Dia ada kejahilan masing-masing, setiap orang. Tapi jahil sebesar-besar jahil ialah jahilnya seseorang itu untuk mengenal diri dia sehingga dia tak dapat mengenal Allah. Itu jahil yang paling jahil sekali. Mengenal diri ni bukan tak lalat berapa hari bulan lahir, tanda lahir ada berapa banyak, lepas tu tinggi berapa sentimeter, darah jenis apa, tulang, itu bukan yang kita maksudkan. Kenal diri itu bukan yang tu. Bukan tu. Kita nak kenal diri kita, bukan kita nak kenal semata-mata darah jenis apa, lepas tu kita ni punya kulit jenis apa, lepas tu kita punya rambut keriting ke lurus, kita punya ni tahi lalat ada berapa. Bukan itu yang dimaksudkan mengetahui diri tu. Yang dimaksudkan mengetahui diri ni sebenarnya ialah urusan kehambaan diri kita kepada Allah. Kita ni ada kuasa ke sebenarnya? Kita ni ada kehendak ke sebenarnya? Kita ni hakikatnya ada kemampuan ke sebenarnya? Kita ni sebenarnya mengetahui itu. Mengetahui darjat hamba pada diri kita. Itu namanya kenal yang dimaksudkan. Jadi kata pengarang apa? Sebesar-besar jahil ialah jahil dalam diri seseorang, yang mana dia jahil itu jahil tentang dia mengetahui diri dia. Maknanya dia tak tahu tentang diri dia, untuk dia menjadikan dia mengetahui, mengenali ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jahil yang paling jahil sekali. Baik, maka barang siapa yang mengetahui akan dirinya, tengok perenggan kedua, siapa yang kenal dirinya, dia tahu. Tahu tu maknanya apa tahu? Dia tahu, ya Allah, rupanya aku ni tidak memiliki kuasa. Rupanya aku tidak memiliki kehendak. Kalau aku nak minum sekalipun, dia berlaku. Saya nak minum, saya ambil cawan, saya pun minum. Berlaku. Perbuatan minum tu berlaku. Dan kejadian minum air tu berlaku. Hakikatnya berlaku kan dengan kehendak siapa? Kehendak Allah juga. Cuma tadi kita nak kehendak kita itu tidak bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki untuk kita, iaitu minum. Maka minumlah kita. Tapi kalau kita nampak dari sudut kita tadi nak, betul, memang kita nak minum. Tapi kalau kita lihat sudut hakikat, ialah hakikatnya yang berlaku itu kehendak Allah juga. Buktinya ada banyak benda yang kita juga nak buat, akhirnya kita tak dapat buat. Kerana apa yang kita nak bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki berlaku ke atas kita. Ada orang dia nak pergi siram pokok pagi ni, tiba-tiba dia dah buat kerja macam-macam, dah keluar rumah, terlupa. Bila terlupa, lah, tadi kan aku nak siram pokok. Kenapa aku tak dapat siram pokok? Kenapa aku tak sempat? Jawapannya ialah kehendak kita memang dikalahkan. Memang tidak akan dapat menyaingi, menyamai, apalagi menandingi kehendak Allah ke atas kita. Sebab tu bila banyak kehendak kita dapat kita capai, kita harus tetap merendahkan hati kepada Allah betapa sebenarnya semua itu berlaku hakikatnya kehendak Allah. Yang berbahaya ialah apabila semua kehendak kita yang kita nak dicapai, dia akan mengheret kita merasa sombong kerana kita boleh dapat apa yang kita nak. Sebab itu, sebahagian orang soleh, bila kehendak dia tidak dapat dicapai, dia tak menangis. Dia tidak meratap. Dia nak sangat tapi tak dapat. Dia syukur tak dapat. Kenapa? Dia bimbang kalau semua benda dia nak, semua dia dapat, boleh membawa kepada dia lupa diri, angkuh, sombong dan merasa keakuan yang semakin membesar. Tapi bila terbatas, terhalang, tersekat,
akhirnya satu pukulan yang kuat. Betapa merasa diri ni hamba, pada sampai satu masa memang kita tak dapat memenuhi keinginan kita. Nikmat merasakan diri sebagai hamba tu lebih nikmat daripada kita dapat apa yang kita nak. Faham maksud saya ni? Dia nak sesuatu, contohnya dia nak kereta tapi tak dapat. Dia tak sedih kerana tak dapat kereta, tapi dia gembira kerana apa? Dia dapat sifat kehambaan diri. Ya Allah, rupanya kehendak Engkau ke atas aku mengatasi apa saja kehendak aku. Dan kehendak aku tu hakikatnya juga adalah ciptaanmu, ya Allah. Jadi akhirnya dia merasakan hakikatnya hamba. Jadi dapat, dia syukur. Kalau tak dapat, dia syukur. Sebab dia tak dapat kereta, tapi dapat merasakan nikmat kehambaan diri tu. Itu jauh lebih penting daripada kereta. Itu jauh lebih penting. Jadi ni kereta tu contoh saja. Jadi ada orang, bila dia fikir diri dia hamba, dia kenal, dia tak akan terlalu kecewa benda yang dia tak dapat. Sederhana saja. Sederhana saja. Ada orang bila tak dapat, bila dia nak sangat anak dia balik cuti sekolah, anak tak balik, menangis ataupun sedih, memanjang. Baik, sedih itu, apa faktor sedih? Kerana dia kurang memiliki ma'rifah, mengenali hakikat diri dia hamba. Nampak tak? Kalau kita ada ilmu sedikit, bukan tinggi sangat, bukan kita jadi wali Allah, orang soleh, itu dah tinggi sangat tu. Yang kita cerita ni benda basic biasa saja. Harian saja. Hari-hari kita guna ilmu ni. Dan kita perlu untuk memahami ni sikit, mesti ada. Kalau tak ada, kita akan hidup dalam kemurungan, kesedihan, kekecewaan. Kecewa tu kerana salah kita. Kemurungan tu kerana kita tak ada ilmu. Bukan maknanya kalau kita ada ilmu, maknanya kita tak ada masalah. Bukan gitu. Bukan maknanya kalau kita ada ilmu, maknanya kita ni sentiasa happy saja, tak ada apa-apa. Bukan gitu maksud saya. Itu namanya kita jadi menyombong diri, tak nak. Kita pun tak nak sombongkan diri kita. Kita tak tahu kemampuan diri kita. Cuma kita nak ajak. Kita nak ajak. Saya bukan suruh. Dan saya pun cakap bukan mesti saya ni berjaya melalui semua yang saya sebut. Saya tak tahu apa Allah uji saya esok. Apa Allah uji saya minggu depan. Mungkin yang minggu lepas Allah uji saya dapat tempuh dengan baik, sederhana. Tapi yang minggu depan, jadi nak mengingatkan kita, kalau bila tanda-tanda kebodohan, kejahilan tu ada pada diri kita, nanti kita akan terbawa-bawa begitu. Tapi kalau kita mengenal diri kita tu hamba, hatta kalau kita punya kehendak tidak diperkenankan pun, dia tak sampai terlalu mengecewakan, menyedihkan, memurungkan kita, tak. Sebab kita tahu, ya Allah, aku tak dapat benda yang aku nak, tetapi aku dapat sesuatu yang jauh lebih mahal daripada apa yang aku nak itu. Betapa aku dapat ilmu, mengenal betapa apa saja keinginan aku tidak akan dapat mengalahkan apa kehendakmu ke atasku. Jadi merasakan kehendakmu mengatasi kehendakku itu jauh lebih penting daripada kehendak aku itu sendiri. Kita nak anak kita balik kampung, tak tercapai apa yang kita nak. Ketentuan kehendak Allah yang anak kita tak balik pada minggu ini itu, dengan kesedaran betapa kehendak Allah mengatasi kehendak kita, kefahaman, ilmu itu jauh lebih besar nilai dia daripada keinginan kita sendiri. Daripada situ akan membawa hati kita mengagungkan siapa? Mengagungkan Allah. Mengesakan siapa? Mengesakan Allah. Mentauhidkan siapa? Mentauhidkan Allah. Memuji-memuja siapa? Memuji-memuja Allah. Kita tak akan putus asa dengan rahmat Allah. Kita akan sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kita akan jadi orang yang sereda-redanya kepada Allah. Hati kita tu berbunga-bunga dalam ujian. Hati kita tu berbunga-bunga dalam kesusahan. Hati kita tu tetap berbunga-bunga dalam kepayahan. Bukan tak ada kepayahan, ada. Anak kita tak balik susah, kita dah rancang petang ni ingat nak pergi sini, minta dia bawa tapi dia tak dapat balik. Ya ada kepayahan, ya ada kesusahan. Tapi kita tak sampai kepada murung, tak sampai kepada sedih berpanjangan. Kita tak sampai kepada melarat kecewa yang benda-benda merepek yang tak berapa penting dalam hidup kita. Tapi kita fokus kepada nikmat Allah, kurnia Allah, janji Allah, kehendak Allah, kuasa Allah, ilmu Allah. Jadi hati kita tu insya-Allah
InsyaAllah rohani kita akan dalam keadaan sihat. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi itu yang nikmat yang kita nak sama-sama kecapi tahap demi tahap. Jadi kata pengarang, barang siapa yang mengetahui akan dirinya, dia tahu, bukan saya ingat tadi, bukan tahu tarikh lahir berapa, rambut berapa panjang, umur berapa, bukan itu mengetahui itu. Maka siapa yang mengetahui akan dirinya, maka dia nanti akan mengetahui, mengenal akan Tuhannya. A, tu A. B, barang siapa yang mengetahui akan Tuhannya, maka diserahkan segala pekerjaan urusan-urusannya kepada Tuhannya. Itu B. Dia mula serahkan urusannya kepada Allah. Jadi kalau dia tak dapat pada dia, kan Allah, kan itu urusan Allah menjadikan saya tak dapat. Bila saya dapat terlalu syukur, bila saya tak dapat pun saya akan ada bahagian syukur saya kepada Allah kerana ada perkara lain yang Allah beri. Cuma perkara lain tu kita kena nampakkan kepada diri kita sendiri melalui ilmu sehingga nanti kita menghargai. Okey, sampai yang saya sebut ni agak-agak. Bila kita tak dapat sesuatu material yang kita nak, bila kita tidak dapat sesuatu material kebendaan yang kita nak, sebenarnya ada tak sesuatu yang lain yang Allah beri kepada kita yang lebih mahal sebenarnya daripada material itu, sekiranya kita faham dan mengetahui? Sebenarnya ada ke tak ada? Ada ke tak ada sebenarnya? Ada. Setelah yang saya cerita ni, sebenarnya ada ke tak ada? Ada. Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Ada dan terlalu besar dan terlalu banyak. Sebenarnya ada. Cuma kita kan tak nampak dengan mata kasar kan. Saya nak benda ni tak dapat. Yang kita nampak, kita tak dapat benda itu. Tapi yang kita dah kata kita dapat, itu kan tak nampak dengan pandangan mata. Tapi kita nampak dengan pandangan apa ya? Pandangan hati, pandangan akal, pandangan ilmu. Jadi, sederhana saja. Sederhana maksud apa? Maksud sederhana tu apa? Supaya kita dapat mengenal diri kita, hakikat diri kita tu hamba, bahawasanya Allah Tuhan kepada kita, dia banyak anugerah. Jadi tujuan saya cerita ni supaya kita, apapun keadaan kita, kita tetap merasakan banyaknya kebaikan Allah pada kita. Tujuan kita nak halakan ke situ. Banyaknya kebaikan Allah pada kita. Banyaknya manfaat Allah dah beri pada kita. Banyaknya perkara. Cuma oleh kerana kita bodoh, kan tanda-tanda kebodohan. Jadi, bila kita fikir begini, rupanya betul lah, aku ni memang banyak jahil lah. Rupanya maaf cakap lah, kalau sepatutnya aku ni dikatakan bodoh pun patutnya aku terima. Sepatutnya aku terima. Tapi kita sombong, tak nak kata diri kita bodoh. Kita ingat kita pandai, jadi orang cakap kita bodoh, kita marah. Sebenarnya kalau kita faham ilmu ni, kita faham serba sedikit, akhirnya kita fikir, sebenarnya hampir-hampir aku ni tak ada kepandaian. Bukan menghina diri. Bukan kita menginjak-injak menghina diri, bukan. Tapi untuk jujur dan lurus saja kita kepada diri kita sendiri, betapa kalau kita perkara yang asas sebagai hamba ini pun kita tidak betul-betul faham dengan baik, sebenarnya memang tanda-tanda kebodohan dan tanda-tanda kejahilan. Ulama yang tulis ni, dia bukan tulis saja-saja untuk membodoh-bodohkan orang, bukan. Untuk menjahil-jahilkan orang, bukan. Bukan. Tapi bila kita kenal, sebab tu bila mengenal Allah, mengingat Allah, bukan tak ada masalah. Tapi insya-Allah hati kita tu terawat. Dan kita tak ada tekanan yang bukan-bukan, tak ada stres. Stres penting dalam hidup. Stres, dia ada stres yang bermanfaat. Kita tak nak stres yang tak ada manfaat dan tak ada guna tu, tak perlu. Stres sikit-sikit yang ada manfaat untuk mendorong kita melakukan sesuatu kebaikan, itu okey-okey saja. Tapi kalau stres yang merajuk yang tak tentu pasal, ada orang tak dapat je bendanya, merajuk panjang, merajuk, tak nak cakap kerana tak dapat. Yang ada senyap, diam, bawa diri, konon-kononnya orang tak menghargai dia. Ada benda kita boleh berlebih kurang, kita faham perasaan tu tersentuh kerana sesuatu yang kita tak dapat. Tapi banyak perkara kita sebenarnya kena betulkan diri kita. Sebenarnya,
Ada benda kita mungkin tercuit hatilah kerana ada sesuatu yang orang lakukan pada kita. Tapi dari sudut kehambaan diri, itulah pengimbang sehingga kita tak berlarut sedih panjang-panjang atau apa. Jadi kalau contoh tekanan-tekanan, stres-stres yang membawa manfaat pada kita. Contohnya kita tiba-tiba dapat berita kawan kita tu nak pergi umrah petang nanti. Uish, terkejut kita. Engkau ni tak cakap nak pergi umrah. Kita ada sesuatu benda nak bawa ke Mekah ni. Kita pun datang tekanan. Tekanan untuk kita beli satu barang. Barang tu nak kirim ke adik kita kat Mekah. Cari barang tak jumpa. Kenapa kau kelang kabut cari barang? Kawan aku ni, dia cakap itu nak pergi umrah. Aku cakap nak kirim barang. Tapi dia tak kirim. Dia tak beritahu tarikh. Tiba-tiba dia kata petang ni dia nak gerak. Ya Allah. Jadi kadang-kadang ada satu stres yang positif yang mendorong kita untuk bertindak segera, sekarang, cepat, pantas untuk kita laksanakan. Tapi dia mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan menyampaikan kebaikan kepada orang. Tapi nak cari barang tu kelang kabut juga. Nak cari barang tu, huru-hara juga kita. Nak dapatkan barang tu, nak nempuh jam juga ni. Contohnya macam tu lah. Kalau yang itu okey-okey lah. Dia memberikan sedikit tekanan kepada kita untuk segera, cepat, pantas, tapi mendorong kita untuk menyampaikan, melakukan satu-satu jenis kebaikan. Jadi itu B. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka akan diserahkan urusannya kepada Tuhannya. Pekerjaan maknanya urusan. C. Bawahnya perengan yang sama. Dan barang siapa yang menyerahkan pekerjaan maknanya urusannya kepada Allah, nescaya sejahteralah dia, beruntunglah dia. Tapi untung tak dapat nampak dengan wang ringgit, dollar and cents, tak nampak. Tapi wallahu alam, saya sebagai hamba Allah, saya merasakan kalau kita dapat ilmu ni dengan sederhana lah, bukan tinggi, maknanya kita belum mampu mencapai yang tinggi sebagaimana kandungan hikam ini. Tapi kita dapat sedikit daripadanya pun, kita akan dapat kesejahteraan dan merasa keberuntungan daripada itu. Jadi yang kita nak hilangkan, rawat, ialah tanda-tanda kejahilan dengan makna kejahilan itu sendiri, dan tanda-tanda kebodohan dengan makna kebodohan kita sendiri. Kebodohan pada urusan apa tadi? Pada urusan mengenal hakikat diri kita ni hamba, dan pada urusan kita tidak mengenal tentang hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mencipta semuanya, menguasai semuanya dan menundukkan semuanya tanpa ada campur tangan mana-mana bahagian pun dari mana-mana makhluk. Mudah-mudahan kita gembira, mudah-mudahan pagi ini seronok, dan mudah-mudahan pagi ini kita bersemangat. Semangat ke tak semangat ni? Semangat ke tak semangat ni? Semangat tak? Mudah-mudahan terus bersemangat. Semangatnya pada menjalankan tanggungjawab sebagai hamba Allah. Tak kisah apa saja urusan kerja, apa semua, kita jalan terus saja. Semangat. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita bertemu nanti di tempat yang baik di akhirat. Masing-masing dengan bahagian yang baik. Mudah-mudahan insyaAllah, dan kita sangka baik banyak kepada Allah. Ada banyak lagi yang kita tak nampak Allah sebenarnya beri kepada kita. Dan kalau kita dinampakkan semua, semakin kita merasakan kebodohan, kenakalan, kejahatan dan betapa kotornya hati kita. Wallahu a'lam. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang telah pun menyempurnakan program kita pada pagi ini dengan bacaan Yasin, doa dan syarah daripada terjemahan Hikam Jawi, dan kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit, mudah-mudahan Allah berikan syifa yang sempurna, dipermudahkan segala urusan kita duniawi dan ukhrawi kita insya-Allah. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu daripada syarah terjemahan kitab Hikam Jawi. Pada pagi ini kita ke tajuk tanda-tanda kebodohan, iaitu jahilnya kita mengenal diri kita sehingga kita tak dapat mengenal Allah. Jadi mudah-mudahan kita jadi hamba yang memuji Allah, bersangka baik dengan Allah,
semua urusan kita serah kepada Allah. Kita rasa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua, kepada kita semua. Moga kita tidak stres untuk menghadapi kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz tadi bermanfaat, motivasi diri kita, menyuntik semangat kita untuk terus kita mengenal diri kita sebagai hamba Allah. Dia teruskan bersama dengan Al-Fadil Ustaz untuk kuliah terjemahan Hikam Jawi pada setiap hari Isnin dan Rabu di kuliah subuh. Dan terima kasih kepada tim Gemenur Iman, terima kasih kepada para jemaah, para penginfak yang sudi terus menginfak kepada tabung Gemenur Iman. Mudah-mudahan kita dapat menyediakan lebih banyak program-program kuliah-kuliah bersama dengan asatizah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk makluman para hadirin sekalian, kuliah kita ialah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fazlul Rahimi Ma'ruf, iaitu kuliah Tafsir Nurul Ihsan Surah An-Nur. Dan untuk makluman Ustaz lewat sikit mungkin dalam perjalanan ke pondok, jadi kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan Ustaz sampai ke pondok untuk meneruskan kuliah duha kita sebentar lagi. Jadi kita tutup dulu kuliah kita pada pagi ini. Saya mewakili tim Gemenur Iman mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan sepanjang berlangsung, dan sebagai penutup tirai sekali lagi dipersilakan Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk menutup kuliah dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih.